tak nak cerita sejarah Nabi datang. Setelah Nabi berdakwah di Mekah, Rasulullah mendapat penentangan yang hebat. Apabila turun sahaja surah yang pertama, ketika Rasulullah berada di Gua Hira, surah Al-Alaq ayatnya Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bermakna Rasulullah telah pun dilantik menjadi Nabi, belum disuruh menyampaikan kepada orang lain. Apabila turunnya surah Ya ayyuhal muddassir, wahai orang yang sedang berselimut, kum fa'anzir, bangun dan berilah peringatan. Bermakna Rasulullah telah pun dilantik menjadi Rasul, diperintahkan sampai kepada orang lain. Rasulullah dakwah pertama kepada Khadijah bintah Khuwailid. Wanita pertama masuk Islam Khadijah bintah Khuwailid. Lelaki pertama masuk Islam ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abu Quhafah nama dia. Remaja pertama masuk Islam ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Hamba pertama masuk Islam ialah Bilal bin Rabah, ada kata Zaid bin Harisah. Rasulullah apabila turun sahaja ayat ini, Rasulullah naik atas Bukit Safa. Rasulullah dakwah, wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Manaf, yang tak boleh datang hantar wakil. Apabila orang dah berkumpul, Rasulullah pun test sama ada orang yang berada di hadapan dia ini sikoh kepada dia ataupun tidak. Rasulullah tanya, ara'aitum lau akhbartukum anna khailan tusabbihukum alastu musaddiqi. Apa pandangan tuan-tuan kalau saya katakan di balik bukit Jabal Abi Qubays ini ada satu pasukan tentera berkuda yang akan menyerang tuan-tuan pada pagi besok? Adakah tuan-tuan percaya? Serentak orang kafir Quraisy menjawab, ma jarrabna alaika kaziba. Kami tak pernah dengar lagi kamu dusta wahai Muhammad. Kami percaya, kami percaya. Apabila orang dah percaya kepada kita, itulah saat yang paling sesuai untuk kita bagi nasihat. Rasulullah kata, inni nazirul lakum baina yaday azabin syadid. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan daripada sisi Tuhan yang maha pedih seksaannya. Tiba-tiba Nabi Muhammad terdengar, tabballaka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad, alihaza jama'tana, kerana nak beritahu Islam, kamu kumpul kami ramai-ramai pada pagi ini. Siapa yang cakap? Abu Lahab. Ketika dia kata celaka kamu wahai Muhammad, dia ingat dia kata celaka kepada Nabi Muhammad. Rupa-rupanya dia kata celaka kepada Allah, sebab Muhammad utusan Allah. Allah kata, ya Muhammad, kamu diam. Dia kata celaka kepada aku. Allah pun jawab, tabbat yada Abi Lahab, celakalah seluruh batang tubuh Abu Lahab. Apabila Allah kata celaka, celakanya sampai hari kiamat. Apabila Allah kata celaka, setiap kali kita membaca surah Al-Lahab, bermakna kita kata celaka kepada Abu Lahab. Bermulalah tribulasi di dalam dakwah Rasulullah. Bermula daripada keluarga Yasir. Yasir dipukul dengan cempi di atas belakangnya, menyebabkan isi belakang terpisah daripada tubuhnya, menyebabkan Yasir mati syahid. Isterinya Sumayyah datang Abu Jahal digodok pada perut, dipulas, ditarik sehingga terburai isi perutnya. Rasulullah dan para sahabat melihat penyiksaan ini, tetapi Rasulullah tidak mampu berbuat apa-apa. Rasulullah hanya mampu berdoa, sabran ala Yasir, inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji kamu adalah syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan itu sahaja, Zinnirah diseksa siang dan malam sehingga buta matanya. Bukan itu sahaja, Khabbab bin Al-Arad dipanggang di atas bara api. Api yang ada di bawahnya padam disebabkan air yang menitik daripada belakang Khabbab. Pada suatu hari Sayyidina Umar tengok belakang Khabbab. Sayyidina Umar kata, aku tidak pernah melihat belakang seteruk ini. Itulah Khabbab diseksa pada awal Islam. Bukan itu sahaja, Bilal bin Rabah, hamba kepada Umayyah bin Khalaf, dipakaikan baju besi, ditarik di bawah kepanasan matahari bumi Mekah. Kemudian diangkat batu besar yang diangkat oleh 3 orang, diletakkan di atas dada Bilal sehingga sukar untuk bernafas. Tetapi Bilal tetap menggagahi. Bilal kata, ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Sehingga akhirnya Bilal dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Bukan sahaja para sahabat diseksa, tetapi Rasulullah, ketika Rasulullah berada di Kaabah, datang Uqbah bin Abi Mu'aid, diceruknya tengkuk Nabi dengan serban
sehingga sukar untuk bernafas. Pada hari yang lain, ketika Nabi sedang sujud di Kaabah, datang orang kafir Quraisy dengan perut kambing yang terburai dengan najis, diletakkan di atas kepala Nabi, dan Nabi tidak mengangkat kepalanya, melainkan datang anaknya Fatimah membersihkan najis-najis tersebut. Sehingga Rasulullah merasakan bahawa bumi Mekah tidak sesuai untuk disampaikan dakwah. Lalu Rasulullah berjalan kaki bersama dengan Zaid bin Harisah daripada kota Mekah datang ke Taif ini, 60 batu jauhnya, berjalan kaki dengan harapan adanya manusia di Taif ini yang akan menerima Islam. Apabila sampai di Taif, apabila Rasulullah menyampaikan Islam kepada penduduk Taif, rupa-rupanya sangkaan Rasulullah meleset. Pembesar-pembesar Taif telah pun mengupah orang-orang yang bodoh di kalangan mereka mengejar Rasulullah dengan batu, melontar batu ke arah Rasulullah. Zaid bin Harisah yang membentengi Nabi sallallahu alaihi wasallam letak di kepalanya, dan Rasulullah dihujani batu. Ada batu terkena pada tumiknya, menyebabkan tumik Rasulullah berdarah, dan darah mengalir daripada tumik Nabi membasahi bumi Allah Subhanahu wa taala. Disebut di dalam rawi, hatta salat qadamaihi middima, sehingga darah Nabi mengalir daripada tumiknya membasahi bumi Allah, yang mendorong Rasulullah melarikan diri, kemudian bersembunyi di kebun anggur. Di kebun anggur itulah Rasulullah bermunajat kepada Allah dalam suatu munajat yang telah menggegarkan arsy Allah. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbi, anta rabbul mustad'afin, ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni aw ila aduwwin mallaktahu amri. Illam yakum bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mengadu kepadamu sedikitnya helahku, hinanya aku di kalangan manusia. Wahai Tuhan, kepada orang-orang yang lemah, kepada siapakah Engkau nak serahkan diriku ini? Adakah Engkau nak serahkan aku kepada orang jauh, orang Taif yang telah melukakan diriku? Ataukah Engkau nak serahkan aku kepada orang dekat, orang Mekah yang telah menghalau aku keluar daripada bumi Mekah? Ya Allah, ya Tuhanku, jika sekiranya tidak ada kemarahan dan kemurkaan daripadamu, aku tidak menghiraukannya. Aku akan tetap terus menyampaikan dakwah ini sehinggalah aku hancur dan musnah kerananya. Sekejap lagi datang malaikat Jibril bersama dengan malaikat menjaga bukit. Ya Muhammad, minta izin malaikat menjaga bukit untuk menghadap. Lalu malaikat jaga bukit kata, ya Muhammad, izinkan kepada saya untuk saya angkatkan bukit yang mengelilingi kota Taif, supaya saya hempaskan di atas penduduknya yang telah melukakan dirimu. Wahai Muhammad, izinkan kepada saya untuk saya angkatkan bukit yang mengelilingi kota Mekah, supaya saya hempaskan di atas penduduknya yang telah menghalau kamu keluar daripada bumi Mekah. Nabi Muhammad kata apa? La, jangan. Sekalipun ayah-ayah mereka, datuk nenek moyang mereka yang ada pada hari ini tidak beriman kepada Allah, tapi saya mengharapkan akan keluar daripada sulbi-sulbinya zuriat keturunan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang betul, pada hari pembukaan kota Mekah sebelum Rasulullah wafat, rombongan Hawazin daripada Taif ini datang jumpa Rasulullah menganut Islam di Ja'ranah. Di Ja'ranah tempat kita buat, di situlah tempat pengumpulan pembahagian harta rampasan perang di dalam peperangan Hunain.